Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 September 2020 bersama saya Syazwana Ami. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mahu kerajaan mempertimbangkan semula keputusannya untuk tidak melanjutkan moratorium pembayaran pinjaman yang bakal berakhir esok. Ini kerana terdapat ancaman jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat yang akan turut menjejaskan ekonomi. Mengulangi kekecewaannya, Anwar menyifatkan kerajaan perlu lebih tegas dalam soal ini yang disifatkan telah meletakkan para peminjam di bawah telunjuk institusi perbankan. Menurutnya, bank hanya menghubungi 1.4 juta atau 17% daripada 8.3 juta peminjam di negara ini. Daripada 1.4 juta yang dihubungi, 380,000 peminjam telah memohon untuk lanjutan pinjaman dan bantuan kewangan. Anwar turut membayangkan lebih ramai peminjam yang memerlukan lanjutan pinjaman yang masih belum dihubungi. Kata bekas Menteri Kewangan itu lagi, fokus pelaksanaan moratorium pinjaman secara bersasar perlu diberi kepada peminjam berpendapatan rendah dan pengusaha kecil dan sederhana. Putrajaya melaksanakan moratorium bayaran balik pinjaman dan pembiayaan selama 6 bulan pada bulan April lalu yang akan berakhir esok. Berikutan itu, kerajaan telah meyakinkan institusi perbankan untuk melanjutkan moratorium pinjaman selama 3 bulan lagi bagi peminjam yang kehilangan sumber pendapatan dan peminjam berpendapatan rendah yang mahu menyusun semula pinjaman. Ketua UMNO Sabah Bong Mohtaradin hari ini memohon maaf kepada Presiden UMNO kerana tidak dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru dilantik itu berkata demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan di Facebook hari ini. Terdahulu, timbalan Ketua Menteri yang baru dilantik itu melahirkan rasa syukur kerana BN masih mampu memenangi 14 kerusi daripada 30 kerusi yang ditandingi. Bagaimanapun, katanya agak sukar untuk UMNO menuntut jawatan Ketua Menteri apabila hanya memenangi 14 kerusi berbanding Perikatan Nasional yang memenangi 17 kerusi. Gabungan Rakyat Sabah yang disertai Perikatan Nasional, BN dan Parti Bersatu Sabah memenangi 38 kerusi daripada 73 kerusi DUN. GRS kemudiannya mencapai persetujuan untuk melantik Ketua Bersatu Sabah, Haji Jino sebagai Ketua Menteri yang baru. Haji Ji dibantu 3 timbalan iaitu Bong Mohtar, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Jeffrey Kitingan dan Naib Presiden Parti Bersatu Sabah Joaquim Gunsalam. Selain itu, Bong mahu pihak yang masih menyalahkan pemimpin tertentu susulan keputusan PRN Sabtu lalu untuk menghentikan sandiwara itu. Beliau berkata pihak berkenaan seharusnya berlaku adil agar tidak merugikan parti dengan agenda peribadi. Pemuda Bersatu mendakwa laman Facebook rasmi yang menyindir bekas Perdana Menteri Najib Razak sebenarnya dikendalikan oleh bekas ahli parti. Sindiran itu berlaku di tengah-tengah pergeseran di antara pemimpin UMNO dan Bersatu berhubung isu penghargaan kuasa di Sabah. Dalam satu kenyataan malam tadi, Ketua Penerangan Pemuda Bersatu yang baru dilantik, Ashraf Mustaqim Badrul Munir mendakwa bekas anggota parti menggunakan akaun media sosial itu untuk menimbulkan kekacauan dan mencemarkan imej kepimpinan baru sayap itu. Jelas Ashraf lagi, itu bukan lagi halaman rasmi Pemuda Bersatu. Kenyataannya hadir selepas halaman lama Pemuda Bersatu itu melakukan perbalahan di media sosial dengan UMNO yang diperburuk oleh pergolakan antara kedua-dua parti di Sabah. Semalam, Najib telah menyiarkan tangkapan layar Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal yang sebelum ini berbalah mengenai situasi politik semasa. Halaman lama Pemuda Bersatu itu kemudian menyiarkan tangkapan layar dari tulisan Najib dengan status pendek menggelar Najib sebagai penyamun. Sekiranya anda menyukai laporan berita dan analisis yang kami sampaikan, anda boleh klik pautan yang kami sertakan di bawah untuk memberi sumbangan bagi menyokong kewartawanan bebas. Baiklah, kita ke berita seterusnya.
Pejabat Peguam Negara telah mengarahkan polis untuk mengambil beberapa tindakan lagi berhubung siasatan mereka terhadap Muhammad Khairuddin Aman. Ini berhubung siasatan ke atas kes Menteri Kabinet itu yang melanggar arahan kuarantin wajib Ogos lalu. Kita telah dapat balik kita punya IP. Ada beberapa tindakan lagi yang perlu kita laksanakan. Dalam masa terdekat ni kita percaya kita akan dapat selesaikan arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak AG lah. Dan we will submit the IP again to AG punya side after tindakan kita selesai. Dalam perkembangan lain, Huzair berkata Jabatan Siasatan Jenayah Sabah akan merekod keterangan bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammadin Ketapi berhubung kenyataan kontroversinya baru-baru ini. Kita akan panggil dia dalam masa terdekat ni. Kita akan panggil dia, appointment dah ready. Kita akan appointment telah pun dibuat dan kita akan panggil dia di Sabah, bukan di Sabah, not here. Okay. Dia pun bersetuju untuk tampil untuk beri statement. Kes baru COVID-19 di negara hari ini turun kepada 2 angka iaitu sebanyak 89 kes, kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Daripada jumlah itu, 86 merupakan kes penularan tempatan, manakala 3 lagi kes merupakan kes import. Sabah masih menjadi penyumbang kes tertinggi dengan mencatatkan 35 kes baru. Ini diikuti dengan Kedah 13 kes, Selangor 10 kes, Johor 8 kes dan 6 kes di Kuala Lumpur. 28 kes sembuh lagi dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 9,967 kes atau 88% daripada jumlah keseluruhan kes. Dalam pada itu, Malaysia melaporkan 2 kematian berkaitan COVID-19 hari ini iaitu 1 kes di Kedah dan 1 lagi di Sabah. Ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 136 kes. Kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi meningkat untuk 3 hari berturut-turut kepada 16 orang dengan 3 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, Menteri Luar Hishamuddin Hussein hari ini menafikan dakwaan bahawa beliau telah dijangkiti COVID-19. Beliau menjelaskan perkara itu dalam satu ucapannya di Twitter. Jelasnya beliau telah membuat ujian saringan kali pertama ketika pulang ke Semenanjung pada 22 September lalu. Beliau kemudiannya disaring sekali lagi 8 hari selepas itu. Kedua-dua ujian saringan itu menunjukkan keputusan negatif. Bagaimanapun beliau telah diarahkan untuk menjalani kuarantin di rumah setelah menjadi kontak rapat kepada calon BN semasa pilihan raya negeri Sabah tempoh hari. Hishamuddin sebelum ini telah ke Pitas bagi membantu kempen calon Dun Pitas Sofian Abdul Karim yang telah disahkan positif COVID-19 sebelum ini. Beliau juga berharap agar semua jentera BN yang pulang dari Sabah untuk mematuhi arahan kuarantin. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.